Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam kongsi ilmu saham. Kali ini video part yang ketujuh ni kita akan kongsikan bagaimana kita nak mengenal chart pattern supaya kita boleh lebih memahami bagaimana kita nak analisa sesuatu counter saham tu. So video-video sebelum ni kita dah kongsikan macam mana nak buat support resistance, trading line, jenis-jenis candle. Dan so hari ni kita terus ke langkah seterusnya dalam video part 7 ni tentang chart pattern. Jadi chart pattern ni amat kita perlu kenal untuk kita menjadi seorang penganalisa graf sesuatu counter supaya kita boleh tahu untuk masuk atau keluar, bila kita nak masuk pada harga berapa, supaya kita dapat rendahkan risiko beli pada harga yang sangat tinggi, beli harga pada pucuk kan kita panggil kan. So chart pattern ni ialah satu graf yang kita katakan boleh menggambarkan secara visual harga unit-unit saham pada masa yang lepas lah. Maksud lepas tu katalah hari ni kita start trading pukul 9 pagi. So hari semalam dan hari-hari sebelumnya daripada mula company ni duduk dalam kaunter bursa saham, akan direkodkanlah carta company atau kaunter-kaunter tertentu yang kita nak kaji tu. So mudahlah kita nak kaji kaunter-kaunter tersebut, sama ada pergerakan dia pada masa akan datang tu akan menaik ke ataupun akan menurun ke. So maknanya chart pattern ni dia boleh memberitahu kita, kita boleh menganalisa dia, kita boleh tentukan berdasarkan kepahaman. Mungkin akan datang counter ni akan uptrend ke, lepas tu kat mana support dan resistance dia yang mungkin jadi kuat, ataupun yang mungkin kita boleh jadikan support dan resistance yang baru, ataupun mungkin counter ni akan mengalami downtrend, counter ni ada high, buat higher low ke, higher high ke, atau lower low ke, atau lower high ke kan. So benda ni dapat membantu kita untuk menentukan pergerakan pada masa hadapan lah. Okey, dan biasanya carta ni kita suka tengok, tunggu orang senang faham ni biasanya bila dia nak breakout lah pada satu-satu resistance, ataupun dia akan menjunam pada satu-satu, maksud saya dia akan menyunam pada satu-satu resisten, ataupun dia akan breakout pada satu-satu tengok saya cakap pun dah terbalik kan. Okey, sepatutnya dia, kita perhatikan dia yang paling glamour ni biasanya breakout pada resisten lah. Okey, orang akan tengok bila dia breakout pada resisten itu, orang akan tengok wow dah breakout, okey kita dah boleh masuk contohnya kan. Then mungkin dia akan tembus kepada support, itu maksudnya dia akan mengalami downtrend ke kan, akan menjunam ke. So kat situlah yang kita kena faham apa itu chart pattern kan. Okay, so untuk chart pattern ni kita bagikan kepada 3 pattern yang sangat mudah untuk kita faham, dan bila kita dah kenal, kita akan boleh membuat andaian apakah pergerakan counter-counter tersebut harganya pada masa yang akan datang. So yang pertama, kita chart pattern ni ada dalam bentuk bullish, yang kedua dia dalam bentuk bearish, yang ketiga dia dalam bentuk reversal lah. Reversal ni kalau bullish tu dia menaik, kalau bearish tu dia turun. Kalau reversal ni maksudnya daripada bullish dia reverse, dia akan bearish. Kalau dia bearish dia akan reverse, dia akan pergi ke bullish, macam tu maksud reversal lah. Okey, chart ni juga penting untuk kita buat satu macam risk management lah. So dalam menjadi traders ni kita kena tahu kat mana kita nak buat cut loss, pada harga apa kita nak buat cut loss, kat mana kita nak jadikan sebagai target untuk kita punya TP, pada harga mana kita nak masuk, macam tu untuk entry point. So carta-carta ni penting untuk kita sebagai risk management kita, supaya kita dapat merendahkan risiko kerugian kita dan kita cuba maksimumkan keuntungan kita. Okey, so kita terus masuk kepada contoh-contoh chart pattern. Jadi untuk kategori pertama, bullish pattern atau menaik, so kita ada flag. Okey, flag ni
dia bentuk macam flag lah kalau kita tengok. Okey. Kalau kita tengok flag ni, kenapa kita dia panggil dia flag? Ini kita anggap dia sebagai, ini tiang lah. Katalah kita anggap dia sebagai tiang kepada flag. Bendera kan. Ini tiang bendera kan. So yang hijau ni, ini ialah flag. So ini yang kita katakan dia bentuk carta jenis flag. So andai kata harga tu daripada permulaan kita tengok pada kedudukan ni, dia menaik, kemudian dia bergerak dalam trend line hijau yang saya lukis ni. So dia bergerak dalam kedudukan hijau yang atas dengan hijau yang bawah ni. Jadi dia telah membentuk satu macam flag. So bila dia bergerak kan, daripada kedudukan kita letakkan ni satu, kemudian dia turun pun dia tak menembusi pergerakan yang kedua punya trend line, dan kemungkinan dia bila tembus je dekat kedudukan nombor 3 ni, kat situ kita boleh buy lah. Ini yang kita tandakan sebagai buy ni. Dan biasanya jika tidak berlaku reversal, counter ni akan menaik lah sebelum sampai satu resistance yang baru, mungkin pada harga yang baru, dan mungkin dia akan turun lah. So ini yang pertama, yang jenis flag, bullish. Okay, untuk yang kedua dia jenis pennant. Jenis pennant ni dia lebih kurang macam flag. Cuma bezanya dia punya harga resistance dia tu, dia punya support tu, ni kita panggil support, ini kita panggil resistance, trend line ni. Jadi ini pun kita boleh anggap dia sebagai tiang kepada bendera tu. Jadi pergerakan harga tu di antara resistance line yang nombor 2 dengan support ni yang saya letakkan nombor 1 ni, dia bergerak dalam kedudukan yang kita lukiskan seperti pennant ni. Jadi bila dia tidak menembusi pada kedudukan ni, dia stop. So dia menembusi katalah dekat kedudukan yang di sini, maka kat situlah kita akan jadikan dia sebagai tempat untuk buy lah. Dan biasanya jika tidak berlaku reversal atau menemui support yang baru, dia akan terus menaik. Jika sampai ke support yang baru, dia mungkin akan ada berlaku reversal lah. Okay, so ini untuk kita kenal jenis chart pattern yang kedua. Okay, untuk chart pattern yang ketiga ni, cup and handle. Ini yang biasanya yang memang ramai trader suka lah, bentuk cup handle ni. So kenapa dia dinamakan cup dan handle ni? Jadi ini yang bulatan yang besar ni, okay, ini kita umpamakan seperti cup, okay. Dan yang ini kita anggap dia, yang kecil ni macam handle lah. So anggap dia macam gitu. Okay, jadi bentuk dia macam cup and handle. Okay, kenapa trader suka bentuk cup handle ni? Sama juga pada kedudukan handle dia nanti. Ini handle dia, ini handle, dan ini ialah resistance dia. Bila harga tu menembusi handle tu, resistance yang kita buat tu, so itu adalah point untuk kita beli. Okay. Untuk yang keempat, ni kita panggil ascending triangle. Okay. Nak kenal dia, dia punya resistance tu pada kedudukan mendatar. Okay, ni resistance ni dalam kedudukan mendatar, dan support dia dalam keadaan menaik macam ni lah, menyending macam ni. Ni kita panggil dia support dia lah. Okay. So katalah pergerakan harga tu daripada sini, dia naik sampai satu sampai satu resistance, dia turun balik daripada trend line support ni. Okay, dia menaik balik, tak menembusi pun langsung pada garis trend line support ni, dia tak menembusi pun, dia stop juga dekat trend line tu, dan dia menembusi pada satu resistance yang kita gariskan ini dalam keadaan mendatar, dan sini kita jadikan dia tempat untuk kita belilah entry point. Okay, dan biasanya selagi tak ada reversal ataupun tak jumpa resistance yang baru, katalah resistance baru, dia akan turun lah. Tapi selagi dia boleh naik, dia akan cuba naik lah. Okay. Okay, untuk yang kelima, kategori bullish. Okay, kita panggil symmetrical triangle, ataupun segitiga sama lah. Dia sebenarnya kat sini kita boleh buat lagi satu badan lah. Tapi biasa jarang orang lukis lah. Orang akan lukis
resistor ni, yang ni kita panggil resistor, yang ni kita panggil support lah, trend line ni. Okey, trend line ni dia mewakili support dan resistance dalam bentuk ada sudut lah. Tapi kalau support dengan resistance biasa tu, dia biasanya dalam keadaan mendatar lah. Okey. Okey. So sama juga dengan kita panggil tadi ascending triangle. Cuma bentuk graf dia yang bentuk kita punya trend line tu, kita buat dia akan membentuk seperti segitiga. Itu yang kita panggil dia symmetrical triangle. Jadi jika harga tu tidak menembusi, dia tidak tembus pada mana-mana trend line, dan dia juga bergerak di dalam segitiga yang kita buat ni, dan pada satu kedudukan dia akan menembusi kita panggil resistance tu, trend line tu, maka kat situlah yang kita buy. Okey, pun sama juga, dia akan menaik sampailah dia jumpa satu resistance yang baru atau reversal harga, baru kemungkinan akan turun lah. Okey. Yang keenam, kita panggil dia measured move up. So sama juga konsep macam yang graf-graf pattern-pattern yang atas tadi. Cuma pergerakan dia kalau kita lukis, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okey. Ini tempat kita buy. Ini kedudukan trend line, ini kedudukan trend line juga. Semua ni trend line, okey. Support dan resistance, yang atas kita panggil resistance, yang bawah kita panggil dia support. Okey, yang ni support resistance dalam keadaan mendatar. Okey. So ini adalah point untuk kita beli. Okey. Ini untuk jenis measured move up. Okey. Dan untuk yang ketujuh, kita namakan dia ascending scallop. Dia macam bentuk cup and handle jugalah, tapi cuma dia tak ada handle. So bila dia tak ada handle, dia terus menaik pada kedudukan menembusi resistance ni. Ini adalah resistance, ini ialah support, ini resistance. So bila dia tembus, harga tembus tu, itu yang kita anggap dia dah valid. Bila dah valid tu, kita jadikan dia sebagai entry point, dan dia akan menaik sehingga dia jumpa satu resistance yang baru sebelum dia buat reversal. Okey, last untuk yang bullish, kita panggil dia three rising valleys. So three rising valleys ni, dia mesti berlaku ada tiga kita panggil lower high, dia mesti sentiasa menaik lah kan. Okey, macam ni kan. Kedudukan low dia dengan kedudukan low 2 ni, nombor 2 ni lebih tinggi, dia akan lebih tinggi dia sifat dia. Lepas tu yang kedudukan ketiga ni, dia akan lebih tinggi harga dia, yang low ni kan. Ni kita panggil low high ni. Dan dia punya higher tu pun lebih tinggi daripada sebelumnya kan. Katalah kedudukan nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Bila dia tutup tu, dia melebihi hari sebelum. Dia melebihi yang sebelumnya. So, bila berlaku 3 kali puncak macam tu, kita anggap yang resisten yang terakhir ni, ini resisten yang terakhir. Bila dia menembusi tu, kat situlah kita jadikan dia tempat untuk EP, dan insyaAllah harga akan menaik sebelum dia berlaku reversal. Okey, kita tak boleh kenal sahaja untuk bullish, kita kenal juga jenis chart untuk bearish. So bezanya cuma kedudukan dia terbalik lah daripada bullish. Jadi untuk bearish pattern yang pertama ni untuk flag, kalau tadi flag yang untuk bullish, dia punya tiang bendera tu duduk bawah kan. Tadi dia duduk bawah kan. So sekarang ni dia duduk atas. Jadi bila dia menurun, bergerak dalam keadaan tidak melembusi ataupun di dalam flag tu, sampai ke satu kedudukan, jika dia bocor pada support tu, dia akan menurun lah. Jadi ini point kita mesti jual. Mesti jual. Kalau tak jual, dia akan menurun. Sangat jauh. Okey. Untuk yang kedua, jenis pennant. Bullish pennant ni sama juga macam bullish pennant yang bearish pennant. Yang ini bearish Bearish pennant Bearish pennant dia macam bullish pennant juga. Sama juga dia punya tiang dia duduk atas. Kalau bullish tadi, tiang dia duduk bawah. So sampai satu point, jika dia menembusi support, itu ialah point untuk kita jual, dan sebab dia akan menurun sangat banyak, sangat jauh. So kalau kita tak cut loss kat situ, dia akan menjunam
selalu jauh. Okey. Yang ketiga untuk bearish, inverted cup and handle. Kalau tadi cup and handle yang tadi tu, cup and handle dia dalam bentuk menaik lah, kita boleh tuang air, air tak tumpah lah. Tapi bila dia inverted ni, terbalik lah, dia punya cup tu terbalik lah. Okay, so memang akan tumpah lah air tu. Jadi pada satu kedudukan support tu, ini support ni, bila dia menembusi, harga tu menembusi, kita kena cut loss. Sebab harga mesti akan menurun. Okay. So untuk yang descending triangle, kalau tadi ascending triangle, support dia yang menyending. Kali ni support dia yang mendatar. Okay, support dia yang mendatar, tapi resistance dia yang menyending. Okay. So sama juga pergerakan dia tadi tu. Sampai dia bila menembusi pada support tadi, itu untuk poin kita mesti jual. Kalau kita tak jual, memang dia akan menurun, akan banyak rugi nanti. So cepat-cepat cut loss bila dia dah confirm tembus. Okay, symmetrical triangle. Kalau tadi bullish, dia bergerak dari bawah, tapi untuk bearish, dia bergerak dari atas. Dan bila kita buat trend line ni, support dengan resistance ni, dalam keadaan segitiga sama ni, so bila dia tembus pada satu point, cepat-cepatlah kita jual, dia akan menurun. Okay. Okay, ini sama juga dengan konsep measured move down. Kalau tadi measured move up, dia daripada bawah. Kalau yang bearish, dia daripada atas. Okay, bila dia tembus saja ni dekat support ni, cepat-cepatlah jual sebab memang dia akan menurun, guys. Okay, so yang ni descending scallop, dia lebih kurang sama macam inverted cup and handle, cuma dia tak ada cup. So ini point untuk kita cut loss sebab memang dia akan menurun. Sebab kalau kita tengok harga dia tak keluar daripada body yang warna hijau tu. Itu gunanya kita buat imajinasi line tu lah. Okay. So yang ni 3 descending peaks. Tadi yang ascending. Kalau yang descending ni, top dia, kalau kita tengok top dia yang nombor 1, kedua, ketiga ni, dia punya high tu menurun kan. So bila dah 3 kali menurun tu, kita buat satu support yang baru. Bila dia tembus, jual lah. Memang kena cut loss. Kalau tidak, memang dia akan menurun lagi, menurun. Kita tak tahu bila lah, kan. Okay. So tadi kita dah cerita bullish punya pattern, chart pattern, bearish punya chart pattern. So ada juga chart pattern yang akan membuat reversal. Jadi kita ada beberapa jenis reversal pattern. Okey, untuk yang pertama, double bottom. Double bottom ni pada kedudukan yang sama nilai rendah dia, kita tengok nilai lower dia ni, nilai dia sama pada support yang sama. Bila dia membuat bottom 2 kali, kemudian bila dia betul-betul tembus pada resistance yang sama dengan sebelum ni, so kat situ tu ialah tempat kita nak buat EP lah. Memang biasanya jika tidak berlaku reversal atas reversal, insyaAllah harga tu akan menaik lah. Reversal atas reversal Okey, untuk yang diamond pattern, andai kata kalau kita buat garisan kita panggil trend line tu, dia bergerak dalam keadaan membentuk kedudukan diamond tu. So dia tidak menembusi langsung pada mana-mana diamond bottom tu, tapi pada kedudukan yang terakhir dia menembusi. So kat situ kita EP lah, dan biasanya harga akan menaik sebelum dia jumpa resistance yang baru lah. Jadi bila resistance yang baru tu, kita buat resistance yang baru nanti berdasarkan pada graf-graf yang sebelumnya, kita akan ada tempat satu untuk TP yang baru lah, ataupun cut loss yang baru. Okay, top rectangular. So yang ini, bila top rectangular ni, kalau kita tengok ni, kedudukan 1, 2 dan 3 ni, 3 kali candles ni cuba tembus tapi tak tembus pada resistance ni, maknanya resistance ni sangat kuat. So bila kali yang dekat support pun, dia pun cuba untuk menembusi pun tak tembus. Tapi bila kali ketiga dia tembus, memang cepat-cepat lah kita kena cut loss. Sebab confirm memang akan turun punya sebelum berlaku reversal. Okay.
Untuk head and shoulders, kenapa kita panggil head and shoulders? Sebab kita anggap yang ini ialah kepala. Okey, ini kepala. Yang sebelah ni, ini ialah bahu. So kita panggil lah dia head and shoulders. Ini kita panggil head, ini kita panggil shoulders. So kita buat trend line ni. Bila dia menembusi ni, confirm memang dia akan menurun. So cepat-cepatlah kita cut loss ataupun kita sell lah. Okay guys, so cukup untuk kali ni. Sebelum kita sambung dengan video akan datang, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga anda berjaya menjadi seorang traders, mendapat untung yang banyak, dan semoga anda dapat mengurangkan kadar kerugian anda. Assalamualaikum.